Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Waalaikumsalam Aiman Bahmat warahmatullahi Syukri wabarakatuh. akan temu bual Encik Muhammad Ishak bin Muhammad Nasir. Untuk pengetahuan umum, Encik Muhammad Ishak merupakan juruteknik di Syarikat Tenaga Nasional Berhad Energy Service. So, topik kita ialah kesan pembangunan terhadap alam sekitar dari segi pencemaran. So, saya akan menanyakan kepada Encik Ishak beberapa soalan. Okay, soalan pertama. Adakah Encik setuju dengan kenyataan pembangunan merupakan punca utama berlakunya pencemaran alam sekitar? Ya, bagi saya setuju dengan Encik sebab pembangunan memang merupakan salah satu kiranya salah satu punca pencemaran yang berlaku pada alam sekitar, sebab dia banyak yang dimusnahkan lah. Untuk ini kiranya ayat saya untuk musnahkan untuk pembangunan dan yang cara tidak terkawal lah. Antara contohnya banyaklah pencemaran ni dia ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran bunyi dan pencemaran sisa pembuangan. Itu adalah satu ni jugalah. Okey, terima kasih untuk soalan yang kedua. Apakah jenis dan punca pencemaran pada alam sekitar yang disebabkan oleh pembangunan? Okey. Contoh jenis pencemaran pada alam sekitar yang disebabkan oleh pembangunan adalah biasanya sisa toksik yang dibuang oleh ke dalam sungai lah. Antara contohnya biasanya kilang-kilang yang buat pencemaran ni lah. Udara, pembakaran. Kalau udara ni dari segi pembakaran terbuka, kilang-kilang juga yang maknanya dia tak pakai cerombong yang terlalu tinggi. Maknanya cerombong ni dia lepaskan asap dalam keadaan yang itulah. Lepas tu kalau tanah pula, biasanya tanah ni biasa mengakibatkan sama ada tanah tinggi. Kalau tanah tinggi ni biasanya pembalakan haram, hutan simpan, hutan semua tu lah. Kalau dari segi tanah bawah ni pula macam tanah yang tebiar ni, biasa orang racun-racun yang orang sembuh. Maknanya ni lah untuk lapangkan tu tanah tu dibakar semua hutan-hutan. Kalau bunyi pula dari segi macam dekat lapang terbang, orang buat latihan ni lah, latihan peluru pandu ke apa semuanya. Kalau dari segi sisa pepencian ni pula, biasanya orang akan, biasalah manusia dia akan buang tisu, plastik kat merata-merata tempat dia, dan benda sampah-sampah tu dia akan pergi ke laut. Lepas tu dia akan pergi ke serata tempat tu. Terima kasih. Okey, untuk soalan 3. Apakah contoh kesan pencemaran pada alam sekitar? Bagi pendapat Encik. Okey. Kalau dari segi contoh yang buat sungai ni lah pencemaran, contoh kesan dia. Kalau dari segi air ke, kalau dari segi air lah, kehidupan air akan terjejas lah. Maknanya diorang macam habitat diorang akan terganggu dari sistem diorang. Maknanya sebab dari segi terganggu dari segi sebab diorang nak pembiarkan. Bila diorang terlalu hidup dalam, kalau contoh kita buang toksik dalam sungai ke dalam laut berminyak apa semua, jadi benda tu diorang kadang-kadang makan juga benda tu. Jadi diorang nak membiarkan diorang kan susah untuk diorang membiak. Okey, lepas tu kalau dari segi udara pula, udara ni kotor. Udara kotor sebab biasalah asap-asap tu daripada sisa toksik, asap-asap kereta, asap-asap kilang, dan menyebabkan apabila berlakunya hujan, menjadikan hujan tu hujan asid lah, dan dia agak sikit berbau daripada asap-asap kenderaan semua. Manakala kalau dari segi tanah pula,
kalau dari segi tanah tinggi, dia akan lereng-lereng bukit yang ditarah, dia akan menyebabkan kebanyakan tanah runtuh lah, walaupun dia dah buat benteng ke apa semua, sebab kita dah buat hakisan ni, dia akan berlaku lah. Kalau manakala kalau dari segi bunyi pula, bunyi bising ni kita kebanyakan bunyi bising tak berapa nak perasan sangat, tapi dia ada kesan lah juga daripada ni bunyi bising tu, maknanya efek keseliling. Kalau macam kalau kat lebuh raya kan, rumah-rumah tepi lebuh raya, dia akan agak kesan lah daripada bunyi bising tu. Manakala kalau sisa pepejan ni, dia agak sikit kotor dan agak berbau lah kalau kita tak terjaga tempat-tempat yang tu. Bila dia mana dia macam cakap kotor, bau busuk, lepas tu dia akan menyebabkan satu tempat tu dia akan jadi macam ni lah, banyak boleh menyebabkan penyakit jugalah. Bila daripada kotor dia, bau busuk tu akan jadi penyakit lah, boleh jadi penyakit. Macam lah. Okay, ni soalan yang terakhir. Boleh cik bagi apa? Cadangkan langkah-langkah untuk mencegah pencemaran pada alam sekitar. Solution. Langkah untuk mencegah lah. Untuk mencegah, kalau kita biasanya, kalau kat sekolah-sekolah biasanya cikgu akan memberi pendedahan pendidikan daripada ni lah, CV, daripada mata pelajaran CV ke geografi, biasa dari segi situlah untuk mencegah ni. Lepas tu biasanya orang akan buat kempen kesedaran. Lepas tu kita macam memperkenalkan dalam TV amalan 3R. Maknanya 3R ni reduce, reuse, recycle. Maknanya kita apa yang kita boleh recycle, kita recycle balik. Apa yang kita boleh guna balik. Macam tu lah. Lepas tu kalau terlalu banyak pokok yang ditebang, dia tak ada balancing, mana tak ada balance daripada pokok tebang dengan tanam, kita dia balance lah. Mana dari segi tu. Untuk kalau satu tempat yang kita terlalu tu, mana kita balance, mana lepas kita tebang tu, at least kita ada buat penanaman baru lah untuk ni. Sebab pokok ni pun juga memberi kita oksigen lah kan, cakap memberi kita oksigen dan dapat juga menghijaukan kawasan tu lah. Lepas tu daripada pihak kerajaan pula perlu lebihkan tindakan undang-undang yang lebih ketat lah kepada pemburu haram ke, yang ni lah, yang pemburu haram ke, mana yang buang toksik merata-rata, yang tebang pokok merata-rata, macam tu. Lepas tu peranan kerajaan, NGO memang perlu lebih ketat lah. Maknanya media sosial juga perlu ni lah, perlu lebih banyakkan iklan-iklan. Peranan orang awam. Peranan orang awam paling penting lah. Maknanya daripada sisa-sisa plastik yang kita buang merata-rata tu, kita try cuba buang dalam tong sampah ke yang disediakan lah. Maknanya kita tak buang selena-lena. Maknanya kita lah. Maknanya kalau kita tak buat daripada kita, siapa lagi nak buat kan? Itulah. Okay. Terima kasih Cik Islam. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya.